Tweet jodoh. Just in case korang tak tahu, ada satu benda viral pasal tweet jodoh dan kawan saya ni. It's fun to talk about. Macam seronok je nak sembang pasal benda ni. Selalu sembang pasal laut je kan. Kali ni nak sembang benda yang opinionated sikit, bagi pendapat sikit kan. Kalau korang tak tahu benda apa yang tengah viral, mungkin by the time video ni keluar dah tak viral dah kot, tak tahu. Perempuan ni ialah kawan saya. Saya memang kenal dia personally. Saya pernah jumpa dia, memang kita orang kawan lah. Dan knowing her, bila jadi macam ni, jadi macam saya pun tertanya-tanya juga kan, apa benda yang menyebabkan benda ni boleh berlaku kan. So anyway, kawan saya ni dia pergi suruh kawan dia untuk tweetkan dia dekat tweet jodoh. Help my bestie to find a jodoh some sort and whatsoever. Kalau boleh korang isi dekat Google Form. Macam tu. Pagi tadi saya tengok ada lagi. By the time saya nak record ni dah tak ada dah. Tweet tu dah tak ada, dah hilang. Bila dia buat macam tu, ada banyak reaction. Ada orang kecam, ada orang bagi wish a good luck kan. Tapi sebelum tu, apakah itu tweet jodoh? Apakah itu tweet jodoh? Tweet jodoh ni satu platform tweet untuk mencari jodoh. Kat sini korang boleh cari your loved one maybe, ataupun cari kekasih. Mungkin jodoh anda ada di sini. Cek pin tweet dan mulakan langkah untuk DM admin. Free retweet untuk mencari jodoh 2022. Syarat dia akaun Twitter yang aktif, DP gambar sendiri, detail lengkap, diri sendiri dan calon. Oh, masuk kat sini ialah korang kena letakkan contohnya me, korang kena letakkan karakter korang dan karakter apa yang korang nak from your significant half. Contohnya letaklah me suka main Apex. Macam promote diri tu. Suka main badminton, buat video kat YouTube, tak ada banyak like, tak ada banyak view. And tulislah apa yang awak nak kan dekat pasangan korang tu, dekat situ. Macam cantik, kurus, suka main Apex juga ke, boleh support hobi saya. Macam tu lah some sort. Itulah contohnya. Gambar jika perlu. Bukan akaun baru mencurigakan, test market. Dah cakap dah, jangan guna platform ni untuk test market. Admin cakap macam tu. So bila korang promote diri korang kat sini akan ada like tau. The idea ialah apa yang saya faham dan kawan saya cerita kat saya, kalau orang tu berminat dengan korang, dia akan like tweet korang. So dalam tweet korang ni, contohlah dalam tweet ni ada 64 orang. Dalam 64 orang yang like korang punya tweet tu, korang boleh pergi DM salah seorang yang korang berminat tu. So kat situlah korang akan approach yang minat korang tu. Satu lagi cara ialah, since korang nak cari jodoh kan, kat sini ada banyak ramai orang yang handsome, good looking, whatsoever. Alhamdulillah, korang sendiri pergi DM orang tu. Kalau dia betul-betul berminat dengan korang, dia akan reply. So dari situ make a move lah kepada lelaki dan peraga gadis di luar sana. Kebanyakan orang kat sini juga ialah orang yang betul-betul date to marry. Memang target, the final destination ialah nak kahwin. Wait, what a minute. Salam tu jodoh, housemate saya ready for settle down. Aku boleh beritahu Amin suka apa untuk ngorak dia. Carol Amin on tweet jodoh bro. Ke kawan dia prank? Azim Hamdan, bismillah pemudahkan sahabat saya. Carol Amin tweet jodoh. Influencer pun cari jodoh dekat tweet jodoh. Okay, akan datang pula soalan orang tanya, kalau influencer ni macam Carol Amin pun letakkan diri dekat tweet jodoh, dia tak laku ke? Ataupun macam, alah, kau ada ramai follower, kau ramai 3.5 juta. Takkanlah tak ada satu yang kau boleh cekuk, ambil sebagai bini. okay, hear me out. Dengar ni, sebagai someone yang berpengalaman. Saya pernah ada pengalaman someone confess saya dekat DM, cakap nak kahwin dengan saya. Saya terkejut. Tapi my second reaction ialah saya takut. Sebab yang confess tu ialah budak umur 12 tahun. So kalau saya layankan DM tu, bahaya, tak sedap nak dengar lah kot. And then second ialah kemungkinan ini teori saya dan apa yang saya nampak ialah kebanyakan influencer saya nampak juga ialah diorang cuba untuk mengelakkan diri diorang untuk ambil follower diorang sebagai significant half of him or her. Sebab bila follower tu follow dia dah letak certain expectation lah. Contoh macam Carol Amin, hey what's up guys, hari ni kita nak masak. So dia akan letak Carol Amin ni kelakar, Carol Amin ni pandai masak, Carol Amin ni macam ni. Tapi in personal life mungkin Carol Amin lain tau. Sebab tu orang cakap don't meet your idol in real life. Ada kata-kata tu, there was a saying like that lah, macam tu. Try not to make a friend out of him or her, sebab nanti korang akan kecewa. Dan takut juga kalau dah letak macam tu, korang akan kecewa di kemudian hari. Sebab you put expectation macam, okay dah expect dah Carol Amin ni pandai masak, kelakar, friendly semua dalam video. Kadang-kadang persona yang diorang tunjukkan dekat social media adalah berbeza dengan personality diorang in real life. Kalau korang kenal saya personally, korang akan mungkin kecewa juga kot.
Dan juga korang kena fikir tau. Contohlah kan, satu hari nanti Khairul Amin bangun tidur, tiba-tiba dia kata, awak hari ni saya dah tak nak buat video dah. Saya nak bersara, saya nak relax kat rumah aja, masak untuk awak aje. Ataupun saya nak buat benda lain pula, saya nak meniaga kerepek ke, meniaga botol kicap ke. Tak tahulah apa dia nak berniaga. Adakah korang akan masih sayang influencer tersebut? Sebab korang sayang dan korang suka dia pada waktu dia buat video tau. So kalau dia one day dia decide untuk tak nak buat video dah, ataupun tak nak jadi Khairul Amin, hey what's up guys, macam mana? Hey what's up guys, hari ni saya dah tak nak masak. So adakah korang masih sayang ataupun korang nak nak lari daripada Khairul Amin? Kenapa kita pakai Khairul Amin? Sorry Khairul Amin, pakai contoh anda. Anyway, back to the main topic, tweet jodoh dan perempuan tersebut. Adakah salah untuk kita letakkan diri kita dekat tweet jodoh? Bukan sebab saya pernah buat. No, kalau korang nampak benda ni ialah a prank. Aduh, Afiq tu, cerita pendek dia ialah satu hari Afiq buat gurau-gurau dalam group saya main badminton, and then Afiq cakap, okay, letaklah karakteristik apa nak kan. No. Plus takkanlah saya nak letak karakteristik saya someone yang suka main badminton juga. So boom, dan saya pun kena juga. Okay, ni abang MS Studio semualah kenalah, ada macam-macam komen kat situ. No, saya tak pernah letakkan diri saya, marketkan diri saya dekat tweet jodoh. Bagi saya rasa macam tak kisahlah kot. Sebab mungkin lah kan, ada orang kata dah lama sangat tak laku. Placement of word ni salah je tak laku. Mungkin dah lama sangat single. Mungkin dah lama sangat single, susah sangat nak dapat pasangan hidup. Letakkanlah diri anda di tweet jodoh. Mungkin itu satu cara ataupun usaha korang. Tak tahulah, mungkin kecaman-kecaman yang korang berikan kepada korang ataupun anda-anda di luar sana, jangan kata korang, diorang. Okay, kita kata diorang lah. Diorang berikan tu agak terlampau lah kot. Itu juga satu problem dengan kecaman ni. Once you have a big numbers, ada banyak nombor dalam follower dia, ialah orang akan kecam dia until guna personal life dia. Kalau korang nampak kan, BF kerja oil and gas pun tak cukup lagi ke tak tahan long distance. Siang brother tu kerja separuh mati cari duit, yang kau ni sedap-sedap je buat Google form. Ya, Google. Kenapa attack dia? And then aku respon, my friend send me this is too much lah. Tak payahlah nak kaitkan pasal orang lain. If you guys tak tahu cerita, just shut up. Now I need to clarify, we are not together dah. Puas hati ke buat fitnah macam ni? I have my limit, but this one melampau lah. Kenapa nak kena mention pasal my personal life? Apa dosa saya? Kalau ada problem, settlekan dengan saya. Bukan buat tweet berunsurkan fitnah macam ni. Please delete this tweet sekarang or I won't forgive you. I will forgive you. No, dia tak takut dengan your forgiveness or whatsoever. Dia takut kalau kat akhirat. Sekarang ni kat dunia, might as well saman ke apa ke. Mungkin dia goyang kot kalau saman. And then a story, since orang dah sentuh pasal personal life saya, I will clarify, me and my ex ended in a good way. No issue, maybe bukan jodoh. Saya try cari calon yang sesuai dengan saya dengan guna platform untuk jodoh, and I didn't expect yang thing will go viral. Disebabkan saya letak banyak soalan, saya expect hanya akan ada beberapa orang saja yang isi application form tu. Saya mohon maaf sebab minta banyak info. Saya nak tengok the way someone express themselves, their thought based on their answer. Saya baru go through not more than 100 application. Ya, kalau korang nak tahu, dia dapat application about 2,000 and plus. 2,000 orang. 2,000 orang. Macam mana kau nak go through semua tu? Kau nak kena duduk satu malam. Ini dia kata dia dapat go through pun baru 100 daripada 2,000 orang. Macam mana 1,900 orang? Tak kelakar kalau dia nak go through satu-satu, nak tengok yang mana bertaut di hati. And then saya tak akan pakai data peribadi, contoh phone number, untuk tujuan selain mencari jodoh. Kalau ada yang nak delete info, boleh email personal saya, boleh di Dida. Saya mohon jangan libatkan sesiapa lagi, mungkin tak layak cari jodoh. Tengok, member dah down. Member tak pasal down. Saya memang tak layak nak cari jodoh sampai orang cakap saya tak ada dignity and sebagainya. This yang kecam dia lah. Kepada siapa yang ada tweet, post kat Twitter yang memburukkan atau mengandungi unsur fitnah, sila delete sekarang agar dosa fitnah tak akan berterusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila dia buat Google Form tu, orang kata jugalah yang
dia some sort of data mining. Macam dia ambil semua information orang. Ni apa yang orang nampak, dia ambil semua information orang, and then orang assume yang dia akan guna on her benefit. Another thing jugalah kan, kenapa kecaman-kecaman ni berlaku, bagi pendapat saya dan teori saya ialah those yang kecam tu a bit bitter maybe. Sebab sebagai lelaki tu ada ego. Dia punya senario macam ni, dia nak tapi dia tahu tau dalam hati dia kan, aku takkan dapat ni, susah ni, sebab aku pun kerja biasa-biasa kan. Takkan nak dapat macam tengok gambar dia naik kuda, cantik, selalu travel 20 negara. Aku ni pasport pun tak pernah ada, kapal terbang pun tak pernah naik kan. So macam tu lah. So dia akan ada rasa bitterness tu dan ego tu. So apa yang dia buat ialah defense mechanism. Dia akan start untuk defense himself, ialah mengatakan yang kalau aku tak dapat dan aku akan fight. Macam tu. So dia akan cakap Alah, kau buat semua ni kau ingat cun sangat ke untuk orang nak berduyun-duyun apply untuk kau? Macam tu lah contohnya. Ni bukan nak saya cakap Itu antara teori saya lah kenapa orang kecam dia. Saya tak sempat nak tengok Google Form tu. Takkan saya nak isi pula kan. Lain pula jadinya. Takut nanti yang lain tu kecewa. Bodohnya lah. Kepada juga, sebenarnya kan saya tak tahulah kalau membuat Google Form adalah salah satu bentuk dan cara yang terbaik apabila anda itu mempunyai ramai follower. Sebab kan dia tahu 2000, dia kena expect juga yang dia akan tengok satu persatu. Dan kalau dia dah start rasa macam malas nak tengok satu persatu, dia akan skip. So macam jahat lah kan. So kita tak boleh assume yang akan skip. So dia kena tengok 2000 application tu. Dia kata sendiri pun dia tak expect untuk viral. Come on, kau cantik kot. So memang orang akan berduyun-duyun nak apply untuk kau. So adakah menggunakan Google Form cara terbaik? Itu questionable lah. Saya sebenarnya dah boleh expect dah kalau dia buka Google Form before benda ni viral pun. Sebab sehari sebelum benda ni viral, saya nampak dia punya tweet ni semua. Tapi kena kecam ni ialah something yang perlu kena kecam. Perlu kecam. Mungkin perlu kalau korang bitter. Kalau lah lelaki-lelaki yang nak approach be a man aku, mungkin dengan tanya khabar ataupun berkawan dengan cara yang baik, mungkin korang akan menang daripada 2000 orang yang kat belakang korang yang isi Google Form tu. Mungkin. Tapi kesian lah untuk 2000 orang hantar application tapi semua kena turn down. Uish, power tu lelaki yang tak guna Google Form dan dapat. Tu je kita nak borak. Macam tak ada point terabur dalam video ni. Mana korang dapat pick up lah. Kadang-kadang saya ada opinion tau, tapi tertahan dan tak boleh nak disembangkan sebab saya rasa tak ada orang nak tengok pun. Tak tahulah kalau video ni pun viral. Macam tak je. Anyway, itu saja. Macam tu je end video ni. Bye.